Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kajian saya adalah di bawah tajuk Keberkesanan Projek Khidmat Masyarakat CSR secara dalam talian. Kajian ini adalah kajian bersama antara saya Siti Syahria binti Syahri dan Puan Yuniza binti Abdul Latif daripada Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Information Technology. Baiklah. Kajian ini adalah melibatkan assessment, penilaian dalam subjek hubungan etnik, yang mana salah satu daripada objektifnya ialah bagi menilai kepentingan jati diri kebangsaan dan kesukarelaan dalam pelbagai konteks ke arah mewujudkan warga negara yang bertanggungjawab. Justeru, dengan mengambil salah satu daripada objektif ini ataupun kita panggil sebagai course learning outcome ini, subjek hubungan etnik memilih khidmat masyarakat sebagai projek bagi mencapai objektif tersebut. Maka kajian ini akan diukur bersandarkan kepada objektif ini dan juga domain efektif ataupun effective domain dalam taksonomi Bloom yang telah distrukturkan oleh MQA di peringkat IPT. Kenapa kajian ini dilakukan? Ini adalah berikutan kepada masalah yang kita sedang hadapi sekarang, iaitu pandemik COVID-19. Jadi pandemik COVID-19 ini telah merubah norma baru bagi hampir keseluruhan aktiviti harian masyarakat, bukan sahaja di Malaysia tapi secara keseluruhannya di seluruh dunia. Maka sebagai pensyarah subjek hubungan etnik adalah sesuatu yang perlu dikaji, diteliti bagaimana untuk memaknai penilaian subjek hubungan etnik terutamanya bagi projek khidmat masyarakat. Maka satu perubahan besar telah berlaku daripada aktiviti fizikal. Program khidmat masyarakat telah ditukar menjadi projek khidmat masyarakat secara dalam talian. Justeru makalah ini akan mengkaji keberkesanan projek ECSR ataupun projek khidmat masyarakat secara dalam talian yang telah dibuat oleh para pelajar ambilan semester Januari 2021. Jadi kajian ini dijangka akan membantu kumpulan sasar iaitu para pensyarah untuk menambah pengetahuan dan skill dalam membimbing pelajar untuk projek-projek CSR pada masa akan datang. Sebagai pengenalannya, subjek hubungan etnik MPU 3113 merupakan subjek wajib dalam mana-mana program peringkat ijazah sarjana muda yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi awam dan juga swasta. Di objektif penawaran subjek ini bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai pengetahuan dan penghayatan terhadap nilai-nilai mulia dan sejarah. Jadi ada 3 CLO yang hendak dicapai seperti mana yang saya nyatakan dalam abstrak tadi, iaitu yang pertama, CLO yang pertama ataupun objektif course ialah untuk menilai kepentingan jati diri kebangsaan dan kesukarelaan dalam pelbagai konteks ke arah mewujudkan kewarganegaraan yang bertanggungjawab. Yang kedua, CLO 1 yang mana para pelajar mampu untuk menghuraikan isu dan cabaran dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Dan yang ketiga, membina dan memupuk hubungan dan interaksi sosial pelbagai etnik. Itu ialah bagi CLO yang ketiga. Seterusnya, literature review ataupun kajian perpustakaan. Terdapat banyak kajian yang mengaitkan dengan khidmat masyarakat dan pelajar-pelajar. Maka saya mulakan dengan Finkelstein 2007 yang menyifatkan aktiviti kesukarelaan ini ialah pada dasarnya
perlu dibuat secara percuma tanpa melibatkan sebarang ganjaran ataupun habuan. Walau bagaimanapun, pandangan ini berbeza dengan Gray 2000, ya, di mana Gray menyifatkan bahawa kita perlu melihat skop khidmat masyarakat ini dengan lebih meluas, yang mana pada pandangan Gray, ganjaran atau habuan yang kecil mampu memberi motivasi kepada para sukarelawan. Ini sesuai dengan pandangan ataupun aktiviti yang dijalankan dalam kelas, yang mana para pelajar akan terlibat secara langsung dengan program khidmat masyarakat dan dalam pada masa yang sama mendapat markah bagi melengkapkan subjek hubungan etnik ini. Kemudian Heskey Lavendel 2008 menyatakan bahawa program-program kesukarelaan ini bukan sahaja beri manfaat kepada orang yang menjadi golongan sasaran, tetapi memberi impak baik kepada individu yang menjalankan program tersebut. Antara yang memberi impak ialah terhadap personality. Contohnya, sebagai contoh kalau dalam kelas kita ialah para pelajar mampu memberi kesan baik kepada personaliti pelajar, menambahkan keyakinan, malah menambahkan tahap keceriaan seseorang, yang mana setelah habis berprogram mereka akan merasakan ciri-ciri ini. Kemudian Camp S 2002 telah membuat satu kajian tinjauan kepada sukarelawan sewaktu Sukan Olimpik, yang mana hasil dapatan mendapati bahawa para sukarelawan setelah selesai berprogram bukan sahaja lengkap menyelesaikan objektif dan juga matlamat mereka, tapi mereka telah pulang dengan ilmu baru, keyakinan, kenalan yang ramai dan pengalaman yang bermakna. Dan akhirnya Melo et al. 2009 mengatakan bahawa beza antara seseorang yang pernah menjalankan ataupun menyertai aktiviti kesukarelaan dengan yang hidup dalam keadaan berasingan, bersendirian dan tidak bergaul. Perbezaan itu dapat dilihat daripada sudut keterampilan yang baik dan hebat serta pengalaman yang banyak, ya, dalam program khidmat masyarakat. Permasalahan kajian yang mana kita boleh lihat, ya, semenjak program khidmat masyarakat diperkenalkan sejak berdekad-dekad yang lalu, ya, yang mana pintu-pintu kebaikan dibuka, ya, wujudnya kumpulan satu kumpulan untuk membantu kumpulan yang lain di seluruh dunia, ya, semuanya adalah bersifat fizikal. Sebagai contohnya NGO, ya, membantu rakyat Palestin, ya, NGO menyalurkan dana kewangan ataupun pergi ke negara Palestin. Antara yang lain, ya, sebagai contohnya para pelajar menjalankan program kemasyarakatan ke perkampungan orang asli, maka pelajar-pelajar akan ke perkampungan orang asli. Sama juga dengan program-program motivasi, ya, sebagai contohnya, ya, satu kumpulan pelajar, ya, pergi ke sekolah-sekolah, ya, untuk menjalankan program motivasi mentor-mentee, ya, maka aktiviti fizikal berlangsung antara pelajar mentor dengan pelajar-pelajar sekolah rendah ataupun penengah yang mentinya bertemu di satu tempat, iaitu di sekolah yang di mana mereka jalankan projek. Walau bagaimanapun, apa yang berlaku 2 tahun kebelakangan ini, semua percaya dan semua tahu tentang masalah ataupun kekangan pandemik COVID-19, wabak yang masih lagi belum berakhir. Maka, ya, yang perlu dilihat ialah apabila program khidmat masyarakat ini berubah metodnya daripada aspek secara fizikal menjadi secara dalam talian, maka di sini ialah kita akan melihat sejauh mana keberkesanan program apabila telah berlakunya perubahan yang drastik, ya, hasil daripada kita panggil sebagai hasil daripada cernaan pemikiran, ya,
mana-mana pihak jika kita lihat atau kita letakkan dalam situasi ini ialah para pensyarah, ya, memikirkan apa yang terbaik untuk melengkapkan projek e-CSR ini. Okay, jadi justru kajian ini akan melihat tertumpu kepada untuk menguji keberkesanan yang mana keberkesanannya mampu memberi impak selari dengan matlamat khidmat masyarakat yang secara asalnya bersifat fizikal. Kajian ini dijangka akan membantu kumpulan sasar iaitu para pensyarah untuk menambahkan pengetahuan dan skill dalam membimbing pelajar jika projek-projek CSR pada masa akan datang masih lagi bersifat dalam talian, dan dalam pada masa yang sama memberi ruang dan peluang kepada pelajar untuk jalankan projek dalam talian dengan impak yang paling maksimal. Maka metodologi kajian ini akan memfokuskan pendekatan kualitatif dengan menjadikan analisis dokumen sebagai metodologi dalam pengumpulan data. Analisis dokumen ini adalah bersifat real ataupun saya boleh kaitkan ialah analisis dokumen ini adalah bersifat adalah tertumpu kepada projek-projek e-CSR para pelajar semester Januari 2021, ya, dengan jumlah ketepuan yang sangat tinggi di mana jumlah keseluruhan pelajar ambilan semester Januari 2021 pada ketika itu seramai 265 orang. Maka dalam kajian ini pengkaji mengambil seramai menggunakan dokumen projek seramai 200 orang pelajar. Ya, jadi hampir 95% daripada keseluruhan pelajar-pelajar yang mengambil subjek hubungan etnik. Dan instrumen yang digunakan ialah Atlas TI untuk menganalisis keberkesanan program khidmat masyarakat. Jadi dalam proses ini terdapat 3 fasa, iaitu pembinaan tema daripada data. Jadi pembinaan tema dapat daripada mana adalah daripada rubrik yang digunakan, yang pakai sewaktu memberi markah dalam projek e-CSR. Ya, ada 5 tema ataupun kategori. Yang pertama dari sudut organisasi, yang kedua dari sudut kerja berkumpulan, yang ketiga dari sudut teknologi, yang keempat dari sudut komuniti, dan yang kelima daripada sudut isi dan keaslian projek. Yang kedua, fasa yang kedua sebab pemilihan kaedah analisis. Ya, kaedah analisis ini adalah menggunakan analisis dokumen, ya, kerana tertumpu kepada nak menguji keberkesanan projek e-CSR. Jadi tak memerlukan pandangan daripada para pelajar, ya, jika melibatkan pandangan dah menyentuh aspek lain, sebagai contohnya kepuasan para pelajar dalam menjalani projek dan sebagainya. Jadi kajian ini hanya tertumpu kepada keberkesanan, maka analisis dokumen adalah yang paling terbaik. Dan yang ketiga, dalam menentukan ketepuan data seperti yang saya maksudkan tadi, 200 daripada 265 orang pelajar telah diambil, dan ini menunjukkan tahap ketepuan data tu adalah paling pada tahap yang tertinggi. Jadi hasil dapatan mendapati yang pertama dari sudut kategori projek e-CSR, ya, dengan menggunakan perisian Atlas TI, ya, dapat dilihat bahawa 11 kategori bagi pilihan projek e-CSR pelajar subjek hubungan etnik bagi semester Januari 2021, ya, ada 11 kategori daripada 200 pelajar tadi, ya, ada 24, sebanyak 24 buah projek. Ya, jadi dalam 24 buah projek ini, ya, telah diasing-asingkan, ya, telah dipilih dan dinilai mengikut kategori yang paling bersesuaian. Maka didapati wujud 11 kategori. Ya, antara kategori tersebut ialah IT, kesihatan, kecantikan, bahasa, seni, menyelamatkan haiwan, etnik, perayaan, makanan,
pelancongan dan motivasi. Jadi pilihan kategori yang tertinggi yang menjadi sambutan ataupun kita kata yang menjadi pilihan para pelajar dalam menjayakan projek eCSR ini adalah kategori kesihatan. Ya, kemudian disusuli dengan topik kecantikan dan juga makanan. Ini sebenarnya adalah suatu yang tidak asing bagi para pelajar bila menyentuh tentang tiga kategori utama ini. Ya, kerana kita boleh lihat bahawa para pelajar subjek kajian ini ataupun informan bagi kajian ini adalah para pelajar yang mengambil jurusan IT. Ya, kita boleh lihat bahawa mereka agak terkedepan dan pastilah apabila dekat dengan teknologi maka mereka ada satu ilmu, mereka cukup dibekalkan dengan ilmu-ilmu yang terdedah ataupun terpampang di mana-mana laman media, ya, terutamanya media sosial. Maka kesihatan, ya, kecantikan, IT adalah menjadi daya tarikan kepada kumpulan ini. Okey. Jadi kesemua projek dalam kumpulan ini menggunakan platform Instagram. Ya, maksudnya kesemua yang saya masukkan ini ialah tiga tadi, ya. Tiga kategori utama, IT, kesihatan, kecantikan. Ya, semua menggunakan platform Instagram dan kita boleh dapat lihat nanti, ya, ada beberapa kumpulan pelajar yang memilih Facebook, TikTok dan juga YouTube, ya, sebagai platform pilihan mereka untuk menjalankan projek eCSR. Okey. Jadi sebagai tambahan, ya, apabila tiga kumpulan utama ini memilih platform Instagram, maka, ya, pengisian mereka bersifat menyeluruh. Ya, sebagai contohnya, ya, sebagai contohnya posting ataupun kiriman-kiriman mereka ke laman Instagram adalah seperti video pendek, sesi soal jawab, ruangan kuis, tips dan kata-kata motivasi yang menjadi pilihan. Hasil dapatan seterusnya, okay, media sosial pilihan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kita boleh lihat majoriti menggunakan Instagram, ya. Kemudian kita boleh nampak ada dua buah projek yang menggunakan YouTube, satu TikTok dan satu Facebook. Jadi kalau kita kaitkan dengan peratusan, 83.3% bersamaan dengan 20 buah projek memilih laman sosial Instagram. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan hasil tinjauan daripada jurnal dari negara jiran, ya, kajian Husnul Hanafi dan Muhammad Helmi 2017 menunjukkan bahawa peratusan tu adalah bertentangan dengan hasil dapatan pengkaji untuk kajian ini. Kerana apa? Paling tinggi sekali peratusan aktiviti melibatkan platform Facebook. Ini bagi pelajar-pelajar yang terlibat dengan aktiviti sosial, gerakan sosial, sebagai contohnya khidmat masyarakat lah. Okay. Dan yang kedua, dan Instagram pula jatuh ke tempat yang ketiga, iaitu sebanyak 78.3%. Ini bagi kajian Husnul Hanafi di Jakarta, di Indonesia, ya. Walau bagaimanapun ada banyak perkara yang boleh diperdebatkan, ya. Salah satunya struktur budaya masyarakat Malaysia dan Indonesia. Yang kedua mungkin boleh kita kaitkan dengan faktor tahun, ya. Berbanding dengan kajian ini 2021 dengan 2017 agak jauh bezanya dalam 4 tahun begitu kan. Jadi maka kita boleh nampaklah berkemungkinan besar tahun 2021 berubah peratusan tinjauan, ya, bagi aktiviti-aktiviti pilihan pelajar menggunakan platform tertentulah, ya. Mungkin populariti Instagram akan bakal mendahului ataupun telah pun mendahului yang menjadi pilihan anak muda pada masa sekarang. Seterusnya, ya, hasil dapatan yang seterusnya iaitu kita masuk kepada analisis setiap kategori dalam rubrik ataupun pemarkahan yang akhirnya menjawab kepada keberkesanan projek eCSR subjek hubungan etnik. Yang pertama, analisis isi dan keaslian projek.
Jadi untuk isi dan keaslian projek, ya, dua perkara utama yang diambil kira sewaktu memberi markah ini ialah yang pertama, menghasilkan para pelajar ataupun projek yang dihasilkan, ya, yang mana isi kandungannya original tanpa mengambil mana-mana hak cipta orang lain. Yang kedua, jika mengambil maklumat dari hak cipta orang lain, perlu memberi kredit ke atasnya. Jadi maka hasil analisis berpandukan rubrik, ya, mendapati bahawa, ya, 45.83%, ini adalah peratusan terbesar yang bersamaan dengan 11 buah projek daripada 24 buah projek yang ada, mendapat 3 markah. Jadi skala kedudukan markah adalah 5 bagi cemerlang, 4 bagus, 3 sederhana, 2 ialah kurang memuaskan, ya, 3 ialah tidak memuaskan. Okey, kemudian peratusan kedua, sebanyak 9 buah projek mendapat 4 markah, iaitu bagus. Ya, manakala 4 buah kumpulan mendapat markah penuh, yang mana yang mendapat 5 markah ini kita boleh kategorikan sebagai mencapai maksud ataupun mencapai objektif untuk dua kategori ini, melayakkan mereka mendapat 5 markah. Jadi kalau boleh saya kongsikan, kumpulan-kumpulan ini adalah seperti kumpulan projek Zoofilis, Wira Tradisi, Tuko dan Cyber Security. Kelebihan berpihak kepada kumpulan-kumpulan ini kerana mereka lengkap dengan kedua-dua syarat yang ditetapkan. Ya, sebagai contohnya projek Wira Tradisi ni, mereka memilih laman sosial TikTok, yang mana setiap ahli kumpulan akan mempersembahkan keunikan, memperkenalkan kepada golongan sasaran ilmu tentang bagaimana bermain dengan aktiviti tradisional ataupun permainan-permainan lama, sebagai contohnya main getah, ya, main batu seremban, okey, dan banyak lagi. Ya, kenapa dia mencapai analisis isi dan keaslian projek ni? Kerana mereka membuat sendiri aktiviti tersebut. Ya, masuk ke elemen lagu, bunyi, ya, bercakap, audionya, kemudian tarikan tersebut menyebabkan mendapat respon yang baik dalam kalangan para viewers mereka. Okey, yang kedua, ya, analisis yang melibatkan komuniti. Ini merupakan analisis yang paling penting, ya, dalam kelima-lima hasil dapatan, ya, kerana, ya, kita boleh lihat impak ke atas komuniti. Apakah komuniti respon dengan baik projek-projek mereka. Ya, maka hasil dapatan mendapati 11 buah projek mendapat markah sederhana, 11 daripada 24. Okey, 9 buah projek daripada 24 mendapat 2 markah sahaja, manakala 4 buah projek mendapat markah bagus dan tiada projek mendapat markah 5, iaitu cemerlang ataupun tidak memuaskan untuk kriteria komuniti. Maksudnya para pelajar, ya, berada pada skala sederhana, paling banyaklah, ya, sederhana dan juga bagus, belum mencapai tahap cemerlang untuk kita lihat untuk mendapat respon komuniti ni. Sebagai bukti, ya, yang mendapat 4 markah, yang sebagai contohnya Wira Tradisi. Jadi dalam 10 posting yang mereka kongsikan, mereka kirimkan dalam TikTok, 8 daripada posting mendapat secara konsisten mendapat 120 view. Maksudnya secara tambah tolak, ya, konsisten dengan 120 view. Okey, dan pernah sekali sahaja mencapai 570 view. Okey, contoh lain, kumpulan CySec, ya, CyberSec Hub, ya, mencapai capaian like, share, komen, view yang bagus kerana mereka mengusahakan dan mengaktifkan laman sosial Facebook, Instagram dan juga YouTube. Jadi hasil gabungan kedua-dua ini mencukupkan mereka, melayakkan mereka untuk mendapat markah 4.
Jadi kumpulan Cybersec ni mereka berkongsi ilmu mengenai IT kepada followers mereka. Yang ketiga, dari sudut organisasi, jadi apa kriteria yang diperlukan untuk memberi markah organisasi? Jadi pensyarah melihat kepada kesempurnaan kesinambungan isi kandungan pembentangan. Fokus kepada pembentangan, hari pembentangan. Jadi yang kedua, mestilah mudah difahami cara penyampaiannya, dan yang ketiga, mampu menjawab soalan dari audien dengan baik. Jadi berdasarkan gambar topologi sebanyak 45.83% bersamaan dengan 11 buah projek. 11 buah projek dengan markah 3 dan 4, manakala sebanyak 4.16% bersamaan dengan satu kumpulan dengan markah 2 dan 5. Jadi majoriti kumpulan berjaya mendapat markah sederhana, bagus disebabkan oleh persediaan yang rapi dengan tempoh masa yang mencukupi. Ini kerana tarikh pembentangan adalah pada hujung semester, iaitu 16 dan minggu ke-17. Yang membezakan kumpulan bagus dengan cemerlang ni adalah kemampuan ahli kumpulan tersebut menjawab soalan daripada audien. Seterusnya, analisis teknologi. Jadi kelainan program projek khidmat masyarakat ini adalah tertumpu bagaimana pelajar digunakan skill dan pengetahuan menerusi teknologi. Jadi dengan teknologi mereka juga kita lihat mampu atau tidak untuk kekalkan momentum suasana program khidmat masyarakat. Jadi setiap kumpulan diberi pilihan berpandukan golongan sasaran mereka lah. Maka berdasarkan hasil dapatan, peratusan tertinggi iaitu sebanyak 13 daripada 24 buah projek mendapat 4 markah, iaitu sederhana. 9 daripada 24 buah projek mendapat 3 markah. Tadi 4 tadi bagus, 3 ialah sederhana. Dan 2 buah kumpulan mendapat 5 markah, iaitu cemerlang. Jadi lihat untuk teknologi pun para pelajar masih lagi perlu melihat sejauh mana mereka ada ilmu, mereka tahu dan mereka praktiskan teknologi yang mereka ada tersebut. Jadi 2 kumpulan yang mendapat markah cemerlang ialah Genius Tech dan juga SciSec Hub, yang mana mereka gunakan teknologi yang mereka ada secara optimum dengan skill yang mantap, mampu memberikan impresi yang baik sebagai pelajar IT, menyampaikan ilmu IT kepada komuniti. Maksud impresi yang baik ialah berbanding like, view dengan share dan juga komen. Kumpulan ini menerima banyak soalan-soalan. Ini adalah satu respon yang baik, hasil daripada penggunaan dan pengenalan ilmu IT kepada komuniti. Seterusnya iaitu kesimpulan. Jadi boleh kita lihat kategori-kategori projek yang menjadi pilihan para pelajar tertumpu kepada tema-tema yang berbentuk seperti kesihatan, IT dan kecantikan. Ini dibuktikan dengan peratusan yang tinggi dengan pilihan projek yang telah dilaksanakan. Tinjauan mendapati minat yang ditunjukkan menerusi tema tersebut seiring dengan isu-isu viral yang berkait dengan keperluan dan kehendak semasa seorang belia muda, iaitu kepentingan menjaga kesihatan, berfikiran positif, kehendak diri dalam menjaga penampilan dan kecantikan, serta keperluan ekonomi dalam pengetahuan tentang teknologi maklumat yang seiring dengan revolusi perindustrian 4.0. Seterusnya, berdasarkan analisa keberkesanan projek, berdasarkan kategori pemarkahan komuniti, keaslian, teknologi, organisasi dan kerja perkumpulan, para pelajar mempunyai pelan rancangan projek yang baik, semangat kumpulan dan pengetahuan teknologi yang mantap. Walau bagaimanapun belum boleh diklasifikasikan sebagai projek berimpak tinggi ke atas kategori komuniti. Jadi apa yang boleh kita simpulkan masih berada pada tahap sederhana rendah.
Cadangan, pendedahan oleh pensyarah mengenai contoh-contoh projek khidmat masyarakat berimpak tinggi di masa akan datang perlu diperbanyakkan lagi supaya para pelajar mempunyai cara dan jalan yang lebih praktikal untuk menghasilkan projek yang berkesan. Selain itu, projek mentor-menti antara pelajar baru dan lama juga antara cadangan berkesan untuk memantapkan lagi perjalanan projek yang diusahakan. Ini adalah rujukan-rujukan untuk kajian ini. Terima kasih.